tentang amalan yang mengangkat darjat manusia dan menghapuskan manusia daripada mudarat dan juga bahaya. Menghapuskan manusia daripada penyakit, daripada musibah. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi dan juga An-Nasai. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الختم المرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, Timbalan Nazir, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, para guru, para ilmuwan, asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pertemuan kita pada malam ini. Allah masih kurniakan lagi kepada kita kelapangan masa dan juga kesihatan tubuh badan untuk kita sama-sama hadir, untuk kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah dan seterusnya dengan ruang masa yang ada kita sama-sama menuntut ilmu. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, dengan masa yang sangat singkat ini kita nak bacakan satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang mengangkat darjat manusia dan menghapuskan manusia daripada mudarat dan juga bahaya. Menghapuskan manusia daripada penyakit, daripada musibah. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi dan juga An-Nasai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intizaru as-salati ba'da as-salah
Fadzalikumur ribaut, fadzalikumur ribaut, fadzalikumur ribaut. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah mahu kamu semua aku khabarkan dengan apa yang Allah padamkan ke atas kamu perkara yang berbahaya, dan Allah mengangkat dengannya beberapa darajat, menyempurnakan wuduk ketika sukar, banyaknya langkah ke masjid-masjid, dan menanti waktu solat selepas solat. Maka itulah seumpama ribaut. Maka itulah seumpama ribaut. Maka itulah seumpama ribaut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ni Nabi sebut ada 3 amalan yang sewajibnya, seharusnya kita istiqamah buat 3 amalan ni. Kita dah biasa buat, dah beramal, cuma nak bagi benda ni lebih betul-betul istiqamah dan dia jadi rutin seharian kita. Kalau kita rasa malas, kita teringat hadis ni. Kita dah biasa buat amalan ni, cuma kadang-kadang tu ada masa kita malas. Kadang-kadang ada masa tu kita penat. Bila penat, malas, kita nak berehat. Tapi tuan-tuan, lepas kita dengar hadis ni, kita tolak malas kita, tolak penat kita, betul-betul struggle buat 3 amalan ni. Kata Nabi SAW, amalan ni, kata Nabi, boleh menjauhkan kita daripada benda berbahaya, penyakit, musibah, mudarat. COVID-19 boleh dijauhi dengan 3 amalan ni. Rupanya amalan ni Nabi dah beritahu kepada kita 1500 tahun yang lampau. Ni yang patut kau buat nak jauh daripada penyakit ni. Dalam waktu yang sama, Allah angkat darjat kita dengan beberapa darjat. Yang pertama, kata Nabi SAW, menyempurnakan wuduk ketika sukar. Apa maksud menyempurnakan wuduk ketika sukar? Maksud yang pertama, dalam keadaan kita rasa malas, penat nak berwuduk, kita paksa diri kita untuk berwuduk. Kita paksa diri kita untuk bersuci, bersih. Contoh tuan-tuan muslimin muslimat, kita sembahyang subuh, wuduk subuh tu ada lagi. Sampai kat tempat kerja, masuk toilet, buang air. Nak ambil wuduk yang baru, memang leceh lah. Nak kena buka kasut, buka stokin, leceh sangat nak buat benda tu. Itu yang dimaksudkan mengambil wuduk, menyempurnakan wuduk dalam keadaan sukar, penat, leceh. Antara subuh dan juga zuhur, waktu yang sangat panjang, batal wuduk, nak pergi bilik air rasa malas, nak ambil wuduk yang baru. Termasuk juga maksud menyempurnakan wuduk ketika sukar, ketika kekurangan air. Mungkin air tu ada sikit je, tapi bagaimana dengan air yang sedikit boleh menyempurnakan rukun-rukun wuduk tanpa ada pembaziran pun. Tuan-tuan muslimin muslimat, orang yang macam ini, kata Nabi SAW, walaupun sukar, dia rasa penat, dia rasa malas, dia tetap juga berwuduk. Orang yang macam ni, kata Nabi, jauh daripada penyakit mudarat. Itu sebab antara orang yang jauh dari COVID-19 ni, orang yang sentiasa berwuduk, sentiasa dalam keadaan suci, walaupun dia rasa penat, dia rasa malas. Bayangkanlah pukul 10 pagi nak sembahyang duha, wuduk dah tak ada. Dia kena buka kasut, buka stokin, ambil wuduk, pergi pula kat surau. Kalau dekat tempat dia selesa, dia sembahyang dekat tempat dia.
Betapa mulianya dia, tuan-tuan muslimin muslimat, walaupun ketika mana sukar susah, dia masih lagi mencari Allah Ta'ala. Dengan sebab itu Allah bagi dia ganjaran. Engkau berbanding dengan orang yang lain jauh daripada terkena wabak penyakit. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah angkat darjatnya lebih berbanding yang lain. Orang lain yang tidak berwuduk terdedah kepada penyakit. Tuan-tuan, yang lebih istimewa, kata Nabi SAW, dengan sebab kita berwuduk ini tadi, sentiasa dalam keadaan berwuduk, Allah angkat kita dengan beberapa darjat. Yang darjat diangkat ni, tuan-tuan muslimin muslimat, kita pun tak akan jangka bagaimana Allah mengangkat darjat kita lebih berbanding orang lain. Kita tak akan tahu pun. Dalam hadis cuma menceritakan, dalam sirah cuma menceritakan bagaimana orang-orang yang menjaga wuduk ini diangkat darjat dia. Biasa tuan-tuan dengar cerita Nabi pergi Isra' Mi'raj. Nabi sampai dekat syurga. Nabi dengar bunyi tapak kaki orang berjalan dalam syurga. Derapan tapak kaki berjalan, dengar bunyi. Ketika mana belum berlaku lagi kiamat, hingga ke hari ini tidak lagi berlaku kiamat, tetapi penghuni syurga sudah tersedia. Dengar bunyi tapak kaki berjalan dalam syurga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, tapak kaki siapa yang bunyi itu? Kata Jibril alaihi salam, itulah tapak kaki Bilal bin Rabah. Subhanallah. Bilal bin Rabah, seorang Habsyi berkulit hitam, dihina di muka bumi, tetapi dimuliakan oleh makhluk di langit, menjadi penghulu dalam syurga. Ketika mana orang lain belum masuk ke syurga, dia telah menghuni syurga dengan tapak kakinya, menjadi saksi sebagai penghuni dalam syurga. Nabi turun ke bumi, Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, apakah amalan yang dia buat yang menyebabkan namanya, yang menyebabkan Allah Ta'ala angkat darjatnya? Tapak kaki sudah berbunyi dalam syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam riwayat menceritakan, dalam sirah menceritakan, Bilal buat dua amalan yang biasa dia melazimi buat dua amalan. Yang pertama, bila masuk waktu solat, dia melaungkan azan. Bilal bin Rabah adalah muazzin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melaungkan azan. Rupa-rupanya orang-orang yang melaungkan azan mendapat keistimewaan yang dicemburui pada hari kiamat oleh orang-orang biasa yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan antara kelebihan muazzin, termasuk juga para imam. Muazzin dan para imam, tuan-tuan muslimin muslimat, ketika mana berlakunya kiamat, manusia berjalan bertemu dengan Allah Ta'ala, ada beberapa kelompok manusia berdiri di atas batu yang sangat wangi. Istimewa tempat dia berdiri, tidak perlu bersesak-sesak bersama dengan manusia yang lain. Dia memandang sekeliling. Siapakah mereka itu? Itulah antaranya para muazzin yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Itulah yang berdiri itu adalah para imam yang dimuliakan pada hari kiamat. Kalau hari kiamat, tuan-tuan muslimin muslimat, Allah muliakan para imam, para muazzin itu pada hari kiamat, di dunia ini seharusnya kita juga memuliakan muazzin dan juga imam di tempat kita. Bantu mereka, permudahkan urusan kehidupan mereka, bantu seboleh mungkin. Sebab itu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, memuliakan para muazzin dan juga para imam. Tuan-tuan ingat senang ke jadi imam, jadi Bilal ni? Kita nampak alah jadi Bilal masa waktu azan dah kan, nak buat apa lagi? Kan susah sangat pun kan, orang kata. Susah apa jadi Bilal masa waktu azan? Don't try tuan-tuan. Kita ambil sehari jadi Bilal cukup dah. Tak nak ambil sebulan, lama sangat. Setiap seorang kita minta Bilal berehat lah, gaji jalan lah kan.
Setiap seorang ambil satu hari sekali jadi imam, jadi Bilal. Oh, kelang kabut tuan-tuan kalau kita jadi Bilal. Cakap dekat luar dengan bila ada jawatan benda beza. Bila ada jawatan satu hari jadi Bilal, kelang kabut kita. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Dah masuk waktu belum, dah masuk waktu belum. Risau takut terlambat. Tidur pun tak nyenyak, tak? Subuh tu kadang-kadang takut terlajak. Punya berdebar kita. Duk kata ke orang rumah jangan duk ngajak mana-mana lah. Nak azan jap lagi, nak azan jap lagi. Kita kelang kabut jadi Bilal ni. Sehari cukup lah. Nikah lagi jadi Bilal yang dipegang jawatan sampai bila-bila. Tuan-tuan, bukan senang jadi Bilal, jadi imam ni. Tak ada pilihan, kena datang awal ke masjid sebelum azan berkumandang. Kita tak ada masalah. Terlambat tak ada masalah. Hujan boleh lagi sembahyang kat rumah. Dia tak ada pilihan, hujan ke tak hujan, kena datang juga ke masjid. Ribut peti ke, kena gak datang kat masjid. Masa PKPP tu kan, PKP yang mula-mula tu kan, yang boleh sembahyang dekat masjid 3 orang je. Imam, Bilal, kemudian siap 3 orang. Kita ke mana semua orang duduk dekat rumah takut terkena wabak penyakit COVID-19. 3 orang ni yang telah diberi amanah untuk nak menyelamatkan kita semua. Besar. Itu sebab di akhirat Allah angkat kedudukan mereka. Termasuk Allah mengangkat kedudukan Bilal bin Rabah. Tapak kaki dalam syurga antara amalannya muazzin. Orang-orang yang melaungkan azan bila masuknya waktu solat. Yang kedua kata Bilal, dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Waktu sukar ke waktu mudah sentiasa berwuduk. Dalam maksud kata yang lain, bila batal wuduk dia mengambil wuduk yang baru. Allah angkat kedudukan Bilal. Darjatnya lebih tinggi berbanding yang lain dengan sebab engkau menjaga wuduk. Tapak kaki dah berada dalam syurga. Itu di akhirat tuan-tuan. Kelebihan orang-orang yang menjaga wuduk. Orang jaga wuduk ni tuan-tuan, muslimin muslimat, seolah-olah orang jenis begini, kalau Allah cabut nyawa dia, bila-bila masa dia redha, dia bersedia untuk menempuh kematian. Mati berwuduk. Mati berwuduk. Dia akan jaga wuduk dia elok. Kalau Allah nak cabut nyawanya bila-bila masa, dia dalam keadaan berwuduk. Minggu lepas di Masjid Bandar Seri Putra, seorang jemaah mati dalam masjid. Mati dalam keadaan dia beribadah, dalam keadaan berwuduk. Mati di rumah Allah. Bukan mati dekat rumah dia, mati di rumah Allah. Seluruh tubuh badan sebagai saksi sedang menyembah Allah. Suci berwuduk. Allahu Akbar. Berapa ramai je manusia yang Allah Ta'ala bagi dia, bagi kepada kita rezeki kelebihan yang boleh mati ketika berwuduk. Sebab tuan-tuan setiap kali kalau lepas mandi ke, lepas keluar dari toilet, buang air, biasakan jaga wuduk kita tu. Berwuduklah kita elok-elok. Kita takkan tahu bagaimana Allah angkat darjat kita di dunia. Tak tahu. Minggu lepas saya mesyuarat, saya meeting dengan seorang ketua. Dia ketua Dewan Pengarah Bahagian Integriti dekat Kementerian Haiwan Ekonomi di Putrajaya. Borak pasal nak buat program, nak buat training untuk staff dia. Borak punya borak. Antara yang saya share dengan dia lah, saya kata puan, saya kata ni orang perempuan. Kadang-kadang kan kita sebagai majikan bos ni, sebagai ketua dalam kita punya organisasi ni, ada sesuatu yang Allah Ta'ala angkat kedudukan kita. Macam puan, staf kita ni hormat kita bukan sebab jawatan, tapi sebab dia memang segan dengan kita. Dia segan. Kalau dengan bos ni aku kena dengar cakap. Ada staf kita ni, yang bos-bos ni, ada staf kita ni suka jumpa kita. Dia nak borak dengan kita, nak bertambung dengan kita. Ada staf ni pula memang menyampah dengan bos ni. Nampak je lagi. Ni mesti ada kerja nak bagi, ada kerja nak bagi lah ni, dia kata kan.
Ada jenis gitu. Ada jenis bos-bos yang memang staff rasa macam dengan bos ni tak boleh lah. Tak payah pergi jauh lah, staff dengan majikan, mak bapak dengan anak cukup dah. Ada hal sesuatu yang anak ni dengan bapak ni tak boleh nak lawan lah. Dengan mak tak boleh nak kata tak. Aku kena ikut lah cakap bapak aku. Bukan sebab dia sebagai bapak. Sebagai bapak tu dah tentu, sebagai mak dah tentu. Tapi ada lagi kelebihan yang lain. Walaupun bapak tu tak ada depan mata dia, dia masih lagi jaga solat. Walaupun mak tak ada depan mata, dia masih lagi jaga dia punya ibadah. Macam suami isteri lah kan. Orang lelaki ni kadang-kadang, orang lelaki, kita orang lelaki lah depan bini kan main baik tak. Belakang bini kita pun tak tahu, isteri tak tahu apa kita buat. Tapi ada suami, walaupun isteri tak ada, dia nak buat jahat tu dia terfikir, tak boleh lah, bini aku ni baik lah. Dia ada perkataan yang tak boleh lah. Bukan takut bini tau, takut bini lain. Dia jenis macam, isteri aku ni ada something yang aku tak boleh lah aku nak tipu dia. Yang itu tu tuan-tuan, muslimin muslimat, kita tak akan jangka bagaimana Allah Ta'ala angkat darjat kita. Tapi Nabi cuma beritahu amalan yang boleh menyebabkan orang angkat darjat engkau lebih berbanding yang lain, antaranya menjaga wuduk. Tuan-tuan, jaga wuduk baik-baik. Tengok bagaimana Allah angkat darjat kita berbanding dengan orang yang lain. Itu satu tuan-tuan. Yang kedua kata Nabi, wa kathratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah ke masjid. Orang yang sentiasa berulang alik ke masjid, solat berjemaah 5 waktu, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan muslim dan muslimat yang dah biasa buat. Kita biasa buat, cuma kadang-kadang, ini saya sebut tadi ni, kadang-kadang rasa malas pun ya juga. Bangkit subuh hujan lebat kan, oh malah betul aku nak bangkit. Alah, jemaah kat rumah, jemaah juga kat rumah. Nak nyedapkan hati kan, jemaah kat rumah kat dengan bini aku, nak sedapkan hati. Dia punya cara dia nak bagi macam cuba nak meringan-ringankan lah benda tu. Kita tahu, cuma kadang-kadang kita rasa malas, penat. Bila dengar hadis dia tuan-tuan, engkau jaga solat kau betul-betul dekat masjid, penat ke, letih ke, mengantuk, tetap juga pergi. Ada yang Allah Ta'ala nak bagi kau sesuatu. Antaranya apa? Nak jaga kau daripada penyakit. Ingatkan duduk kat rumah tu boleh jauh sangat dari penyakit. Rupa-rupanya datang kat masjid, lebih lagi Allah Ta'ala jaga kita daripada penyakit. Lebih lagi Allah Ta'ala jaga. Itu sebab tuan-tuan muslim muslimat, ada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang bina rumah mereka jauh daripada masjid. Jauh dibina. Supaya apa? Banyak langkah kakinya ke masjid. Bina jauh. Datangnya awal ke masjid. 1 jam dah datang awal ke masjid. Sebab nak bagi langkah tu banyak sampai ke masjid. Dia tahu rumah dia jauh. Gitu sekali sahabat. Kan, tuan-tuan kalau nak ikut macam sahabat, buatlah gitu kan. Rumah 1 kilometer jalan kaki. Tapi janganlah pula subuh maghrib 7.10 kan, pukul 7 pun nak jalan ni tak. Itu isyak tak sampai-sampai lagi kan. Keluarlah awal sikit dari rumah tu. Nak berjalan juga, nak ambil sunnah berjalan kan. Habis ustaz naik motor kereta macam mana? Tuan-tuan, motor kereta setiap pusing tayar kita tu mewakili langkah-langkah kita, insya-Allah. Mewakili langkah kita. Jangan dibuang motor kereta pula, tak nak berjalan je pasal. Dan nak naik kereta, pergi saya kereta tu. Tuan-tuan, tengok setakat mana jauhnya rumah dia. Nak ambil sunnah, berjalan macam sahabat. Duduk berjalan sebab langkah tu dikira. Dan setiap langkah menghapuskan dosa-dosa. Mengangkat darjat dan menghapuskan dosa. Setiap langkah kita datang kat masjid. Itu sebab masa dalam kereta, naik motor tu kan, naik kereta tu, dekat hati kita kata apa? Ya Allah, hapuskan dosa aku, Ya Allah. Jauhkan aku daripada penyakit, Ya Allah. Itu Allah tengah buat tu. Allah sedang buat. Ketika mana kita tengah naik kereta tu, Allah sedang menjauhkan kita daripada penyakit, dan Allah angkat kedudukan kita berbanding orang lain.
Jauh beza kita hebat berbanding orang lain. Itu sebab hari kiamat, tuan-tuan muslimin-muslimat, dalam surah Al-Mutaffifin, apabila Allah Ta'ala menyebut, ya, lebih kurang maksudnya kata Allah Ta'ala, maka berlumba-lumbalah beramal-amal. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan demikian itu kata Allah Ta'ala, berbangga, berlumba-lumbalah engkau beramal, dan berbanggalah orang yang banyak amal pada hari kiamat nanti. Orang yang banyak amal sewaktu dekat dunia, pada hari kiamat dia berhak untuk berbangga di hadapan makhluk yang lain dengan sebab amal yang dia buat. Ketika mana orang lain berehat di rumah, dia berlumba-lumba datang ke masjid, bersegera datang ke masjid. Dia dapat keistimewaan dekat dunia, bahkan di akhirat dia dapat minum arak first class, khitamuhu misk. Dia punya wanginya tu daripada bau haruman arak yang first class dia dapat minum. Dan berbezanya arak dunia dengan arak syurga ini, tuan-tuan, arak syurga langsung tidak memabukkan, tidak muntah, tak pening. Berbeza arak dunia, mabuk, muntah, pening. Istimewa untuk orang yang berlumba-lumba merebut kebaikan, berlumba-lumba nak mengangkat darjat dunia akhirat. Ketika mana orang lain berehat, dia datang ke masjid. Banyakkan langkah kaki ke masjid. Ini antara orang-orang yang diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, muslimin muslimat, kata Nabi, wantizarus solati ba'da solah. Orang yang menanti waktu solat selepas selesai solat. Apa maksudnya, tuan-tuan? Apa contohnya? Yang ni yang tuan-tuan muslimin muslimat buat sekarang. Selesai solat maghrib, menanti solat isyak, dan di antara satu solat ke satu solat yang lain dipenuhi dengan amal ibadah. Antaranya apa? Menuntut ilmu. Tak semua orang yang Allah Ta'ala beri rezeki ada kelapangan masa untuk berada di rumah Allah. Ada sahabat kita rushing nak balik tadi, ada urusan keluarga, tak dapat. Mungkin waktu solat yang lain mungkin dia boleh datang. Tak semua orang yang dapat rezeki oleh Allah Ta'ala duduk di rumah Allah lebih sejam, 2 jam. Tak ramai. Kalau ramai, penuh masjid kita, tuan-tuan. Itu sebab yang tak ramai ni lah Allah nak bagi kita kelebihan. Yang tak ramai ni Allah nak bagi kelebihan. Kalau kita duk mikir kan, subuh sampai ke isyak, bila waktu solat yang kita boleh buat seperti mana yang Nabi sebut, tunggu waktu solat, selepas solat. Nak lepas main subuh, nak nunggu ke zuhur kan panjang. Manalah kan nak menunggu. Kita pun bekerja. Last sekali yang boleh kita buat macam mana? Kalau Sabtu Ahad contohnya, ataupun mana-mana yang dah pencen hari biasa, kita boleh menanti antara subuh sehingga ke waktu duha. Hari Sabtu Ahad ada kuliah subuh katakan. Dengar kuliah subuh sampailah masuk waktu duha, sembahyang solat duha. Juga dikira sebagai orang yang menanti solat selepas solat. Termasuk juga tuan-tuan datang awal ke masjid pada waktu pagi. Subuh 5.55 pagi. Datang awal 5.30 pagi katakan. 5 suku pagi. Solat sunat tahiyatul masjid, buat tahajud, buat taubat, buat hajat, menunggu waktu subuh pun dikira sebagai orang yang menanti waktu solat selepas selesai waktu solat. Artinya orang yang banyak menghabiskan masanya ketika berada di rumah Allah Ta'ala. Sebab Nabi SAW, kalau buka sirah tuan-tuan Nabi, dia banyak menghabiskan masa di 2 tempat saja. Pertama, Nabi banyak menghabiskan masa berjihad pada jalan Allah Ta'ala, perang, berdakwah, termasuk di masjid. Yang kedua, Nabi banyak menghabiskan masa di rumah Nabi, dengan isteri Nabi, dengan anak Nabi. Tempat yang lain tu nak pergi-pergilah kan. Nak makan, nak minum kat mamak, pergi, tak ada masalah pun. Nak mancing ke kan, pergi. Tapi jangan banyak sangat kita habiskan masa ke tempat tu berbanding masa dekat masjid. Nak berbasikal ke, nak berjoging ke, pergi.
digalakkan bersukan, tapi masa di masjid sepatutnya lebih banyak berbanding di tempat yang lain. Hadis ni tuan-tuan, secara tak langsung dia nak bagi tahu dekat kita. Nabi bagi mesej secara tak langsung bila Nabi kata banyakkan langkah ke masjid menanti waktu solat, selepas waktu solat. Nabi nak bagi tahu dalam kehidupan kita, banyak kita ni duduk dekat masjid, banyakkan habiskan masa di masjid. Bukan habis masa dekat masjid habis begitu je. Tuan-tuan, duduk kat masjid ni walaupun duduk terlelap sekalipun, tetap dapat pahala dekat situ. Nikah lagi diisi dengan menuntut ilmu, dengan berzikir, lagi besar pahala dekat situ. Cumanya jangan sibuk ke masjid sampai kita mengabaikan anak isteri, itu tak boleh lah kat situ. 3 amalan ini muslimin muslimat, selain daripada diangkat musibah ke atas kita, perkara berbahaya, dan diangkat dan diberikan darjat yang lebih tinggi berbanding orang yang lain, Nabi sebut lagi hadis ini, fadzalikumur ribat. Ini seumpama pahala orang yang melakukan ribat. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Pahala seumpama pahala orang yang melakukan ribat. Apa dia ribat, tuan-tuan muslimin muslimat? Yang ini orang yang mampu untuk menjaga sempadan negara Islam. Orang-orang yang menjaga sempadan negara, ar-ribat. Anggota keselamatan negara, menjaga negara daripada diceroboh, menjaga keselamatan negara. Mereka ini tuan-tuan yang terpilih sebagai pengawal ataupun anggota keselamatan negara, menjaga keselamatan negara sempadan ini disebut sebagai ribat. Pahala sangat besar, tuan-tuan. Pahala sangat besar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang pahala orang yang melakukan ribat. Apa kata Nabi? Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Daripada hadis daripada Imam Muslim, daripada Salman radhiyallahu anhu, dia kata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata ribat, yang ini orang yang melindungi negara daripada serangan musuh, daripada ancaman ini, sehari semalam lebih baik daripada berpuasa dan solat malam selama 1 bulan. Allahu Akbar. Anggota keselamatan kita ni tuan-tuan, dia jaga jalan raya sehari semalam, cukup sehari semalam, tetap menjalankan syariat Allah, solat jaga dengan baik, ada rukhsah solat diikut dengan baik, tidak buat benda-benda haram, tak ambil rasuah, jaga amanah elok, 1 hari semalam dia menjaga keselamatan negara, lebih baik daripada kita yang berpuasa dan juga solat malam selama 1 bulan. Siapa yang boleh setiap malam solat selama 1 bulan? Takkan mampu pun kita nak buat. Takkan mampu. Tetapi kita boleh dapat pahala seumpama itu dengan 3 amalan yang kita buat tu tadi. Menyempurnakan wuduk ketika sukar. Yang kedua, banyakkan langkah ke masjid. Yang ketiga, menanti waktu solat selepas solat. Buat 3 amalan ni, Allah jauhkan kita dari penyakit, angkat darjat kita, dapat pula ekstra pahala ganjaran. Ganjaran seperti orang yang menjaga keselamatan negara. Apa kelebihan mereka? Mereka ini tuan-tuan muslimin muslimat lebih baik amalannya daripada berpuasa dan juga solat malam selama 1 bulan. Bahkan Nabi sebut apa lagi? Berterusan pahala. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Berterusan pahala amal yang sebelum itu ia amalkan, diberikan kepadanya rezeki dan selamat daripada ujian dan juga azab kubur. Orang ni tadi ni yang jaga keselamatan negara ni, kalau dia dah pencen, katakan dia pencen, dia tak jaga lagi, tapi sewaktu dia menjaga keselamatan negara, dia rajin qiyamul lail, dia rajin baca Quran, dia rajin datang ke masjid, pahala terus berjalan.
bahkan selepas kematian selagi mana kiamat belum berlaku, menjadi pencen kubur selepas kematian dia. Nak cerita besarnya amalan, besarnya ganjaran, diberikan rezeki dan selamat daripada ujian azab kubur, seperti mana orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis yang lain, sahabat tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang mati syahid tak kena azab kubur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sewaktu hidup mereka pedang-pedang yang berada pada batang leher mereka sebagai ujian sewaktu kematian mereka. Begitu pahala orang yang melakukan ribat. Sebab tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita dengar hadis tentang amalan ini, kita ikut macam mana sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni, antara adab dia dengan Nabi, bila Nabi wasiatkan kepada sahabat dengan beberapa amalan. Awsani khalili, kekasih aku berwasiat kepada aku 3 perkara. Solat duha, puasa 3 hari sebulan, solat witir sebelum tidur. Sahabat kata apa? Sejak Nabi wasiatkan kepada kami amalan ini, kami tidak pernah tinggalkan sampailah kami mati. Itu adab sahabat bila dapat wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebolehnya tuan-tuan, 3 amalan yang disebutkan ni tadi buat sungguh-sungguh. Termasuk juga saya, kita sama-sama sungguh-sungguh jaga wuduk kita. Walaupun kita nak tidur, yang penting sebelum tidur jaga wuduk elok-elok. Dah tidur cerita lain, yang penting sebelum tidur kita dalam keadaan suci. Dan kalau Allah cabut kita sewaktu kita tidur, kita dalam keadaan bersih, berwuduk waktu tersebut, dengan doanya sebelum tidur. Apatah lagi tuan-tuan, kita sebut tadi orang yang mati rezeki daripada Allah, mati dalam tempat yang sangat mulia. Sebab dalam doa kita jangan putus-putus berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan kematian yang baik-baik ya Allah. Bagaimana bentuk kematian yang baik-baik, terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita ada hak minta kepada Allah. Mati yang baik-baik tu ya Allah, mati tempat yang elok ya Allah, mati ketika aku dah lepas minta ampun kepada Engkau, mati ketika beribadah kepada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, Allah Maha Adil. Allah kenal siapa hamba yang bersungguh-sungguh, berlumba-lumba untuk nak beramal saleh. Mudah-mudahan tuan-tuan kita terpilih dalam kelompok orang-orang yang Allah Ta'ala angkat darjat dan kedudukan kita. Angkat darjat saat kita hidup dekat dunia dan juga bila di akhirat nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan tazkirah ringkas kita pada malam ini kita dapat manfaatnya insya-Allah. Dan seboleh mungkin tuan-tuan jangan cakap kita, tolong ajak sekali anak-anak kita terutamanya yang dah dewasa sama-sama beramal dengan 3 amalan ini. Pastikan anak kita sebelum kita mati menjadi salah seorang daripada tetamu-tetamu di rumah Allah yang banyak langkahnya ke masjid, yang sama-sama dan kita menanti waktu solat selepas solat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a'i la yustajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas dan doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ni hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat sampailah kami mati ya Allah, termasuk zuriat kami, anak cucu cicit kami ya Allah, ayah ibu kami, suami isteri kami, guru-guru kami, para pemimpin kami dan seluruh umat Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan mohon maaf muslimin muslimat. Kita tangguh dengan tasbih kafran juga suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.